Hai guys, Assalamualaikum and welcome back to Mr. Kassenger. So, untuk hari ni, aku akan kongsikan dekat hampa 5 kes pembunuhan berlaku semasa tidur. Hampa pernah tak hampa mengigau ataupun berjalan dalam tidur? And kalau hampa nak tahu, masalah tidur berjalan ni agak jarang berlaku tau. And ia biasanya tak membahayakan nyawa, and ia dikatakan berlaku bila seseorang tu berada dalam peringkat tidur yang sangat dalam ataupun nyenyak. Jadi dia punya nyenyuk tu sampai ke peringkat yang hampir sedang lah. Masa berlaku tu, mereka tak dapat memberikan respon and biasanya tak ingat pun apa yang berlaku. Ayat yang selalu digunakan iaitu mengigau. Namun terdapat kes-kes di mana berjalan dalam tidur ni boleh membahayakan diri si pelaku and juga boleh membahayakan nyawa orang sekeliling kita. Dan lebih buruk, terdapat kes-kes pembunuhan yang disebabkan oleh masalah tidur ni yang mana hampir kesemua daripada mereka mendakwa tak mengingati langsung melakukan pembunuhan tersebut. Di sini saya nak kongsi dekat hampa semua 5 kes pembunuhan disebabkan oleh masalah sleepwalking. Yang pertama, Edward Lowe. Satu mayat lelaki warga emas telah dijumpai di hadapan jalan masuk ke rumah dia di England pada 30 Oktober 2004. Tubuh Edward Lowe, 82 tahun ni, menunjukkan 90 kesan cedera yang dikatakan berpunca daripada ditumbuk, ditendang dan dipijak. Anak kepada warga emas ni iaitu Jules Lowe ni telah mengaku bahawa beliau adalah pelaku tersebut. Namun tidak mengingati insiden tersebut kerana dikatakan berlaku pada malam di mana masa tu dia terlampau mabuk. Jadi juri mahkamah mendapati Jules ni tak bersalah kerana melakukan perkara itu dalam keadaan tidur and tak sedang. Namun ditahan and dimasukkan ke sebuah hospital. Jules pun dibenarkan keluar daripada hospital 10 bulan kemudian. Yang kedua, Scott Fellter. Seorang wanita berusia 20 tahun, Yarmila, telah dibunuh oleh suaminya iaitu Scott Fellter dengan cara tikaman sebanyak 44 kali. And kejadian yang berlaku pada malam 16 Januari 1997 itu dikatakan disaksikan oleh seseorang yang terlihat Scott masa tu sedang memegang kepala isteri dia yang berada di dalam air. Masa tu dia macam pejam bini dia yang layak lah. Dan pihak pendakwa raya telah mendakwa Scott telah menukar pakaian, menyimpan senjata pembunuhan di dalam bekas makanan and dia memasukkan semua benda tu ke dalam beg bersama-sama kasut. Lepas tu dimasukkan pula ke dalam tayar ganti kereta dia dekat belakang kereta. Masa tu Scott mendakwa diri dia di masa tu tak sedar perbuatan tersebut dan berkata dia dalam keadaan tidur. Namun pakar pendakwa menyimpulkan tindakan tu terlalu rumit untuk dilakukan dalam keadaan tidur. Scott akhirnya didapati bersalah kerana membunuh dan dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Yang ketiga, Dean Sockel. Seorang lelaki dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup kerana bersalah membunuh isterinya menggunakan penukul dan pisau. Dean Sockel yang berusia 27 tahun ni pada tahun 1968 yang sedang tidur masa tu tiba-tiba terjaga dan dia menyedari diri dia masa tu sedang memukul isteri dia menggunakan penukul. Dan penukul tersebut dikatakan berada di dalam bilik dia. Lepas je beliau membaiki peralatan dekat dalam bilik itu juga. Isteri dia iaitu Erin ni masa tu menjeritlah akibat dipukul. Namun dia masa tu tak stop melakukan tindakan kejam tu. Sebanyak 31 kali pukulan dengan penukul dilakukan dengan 7 tikaman menggunakan pisau. Dan bila dia sedar tindakan tu, dia pun melarikan diri namun menyerahkan diri di balai polis selepas dia tulis sepucuk surat yang menerangkan bahawa dia tak sedar langsung melakukan perkara tu. Dia didapati bersalah dan dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Yang keempat, Vernon Sillit. Seorang warga Australia telah didapati bersalah atas tuduhan membunuh ibu bapa dia sendiri, Robert dan Faye Sillit pada tahun 2008. Vernon Sillit ni telah melakukan tindakan kejam ke atas kedua ibu bapa dia itu dengan menendang mereka menggunakan kasut bertumit keluli masa mokpok dengan tidur. Namun beliau ketika dibicarakan mengaku tak bersalah dan mendakwa dirinya tak ingat langsung akan tindakan tu. Beliau juga mengatakan yang dia menemui mayat mak bapak dia ni selepas dia terlampau mabuk malam sebelum tu.
Vernon yang rapat dengan ibu bapa ni telah dipertahankan oleh peguam dia yang mendakwa beliau ni mempunyai sejarah berjalan dalam tidur dan pernah menyerang ibu bapa dia tanpa sedar. Namun macam mana pun, mahkamah mendapati Vernon bersalah dan dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Yang kelima, Kenneth James Park. Kenneth James Park yang berusia 23 tahun ni telah berkahwin dan mempunyai seorang anak perempuan berusia 5 bulan dan berhadapanlah dengan dua tuduhan berat iaitu cubaan membunuh bapa mertua dia dan membunuh ibu mertua dia. Kejadian tersebut berlaku pada Mei 1987 di mana menurut laporan Kenneth yang tengah tidur ni tiba-tiba bangun dari katil dan masuk ke dalam kereta dia. Lepas tu dia memandu sejauh 23 km untuk menuju ke rumah mertua dia. Dan sesampainya dekat sana, Kenneth pun memecah masuklah dan telah menyerang bapa mertua dia dan menikam ibu mertuanya sehingga mati. Dan apa yang peliknya adalah masa tu beliau keluar dari rumah tersebut dan terus memandu ke balai polis untuk meminta bantuan. Lepas tu dia bagitalah anggota polis yang masa tu dia ni dah bunuh seseorang. Dan dia cakap lah tangan dia. Dia tunjuk tangan dia masa tu. Dan Kenneth juga bagitahu masa tu dia melakukan pembunuhan itu secara tak sedar sebab berada dalam keadaan tidur. Dan ramai yang tak percayakan kenyataan ni tahu. Termasuklah pakar perubatan, tapi mereka pun tak jumpa pun sebab lain kenapa Kenneth ni sendiri sanggup bertindak demikian. Dan akhirnya juri pun membebaskanlah Kenneth daripada tuduhan cubaan membunuh bapa mertua dan membunuh ibu mertua dia sebab beliau didapati dalam keadaan tidur masa tu. Nampak sangat tak logik. Macam manalah orang tengah tidur ni, dia boleh nak bawa kereta, drive kereta sejauh 25 km kot. Takkan dalam keadaan dia pejam mata, dia bulu-bulu macam tu. Macam tak logik kan. Aku sendiri dengar pun macam tak logik gitu. Jadi guys, setakat itu sajalah video aku untuk ini. And thank you semua for watching.